Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih Bayati. Kita sambung pengajian kita yakni pada muka surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Allah akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Jadi pada minggu yang lepas Ustaz dah terangkan, kita dah bincangkan mengenai perbahasan ulama berkenaan dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim. Dan kita bincangkan juga apa makna segala puji bagi Allah atau Alhamdulillah. Dan Ustaz dah jelaskan bahawa para ulama apabila memulakan kitab, mengarang kitab, tidak dapat tidak daripada yang pertamanya dalam muqaddimah dia, dalam muqaddimah mesti ada basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada hamdalah, Alhamdulillah. Yang ketiga ada salawat kepada Rasul. Yang keempat, cara ulama dalam dalam muqaddimah mereka menggunakan uslub apa namakan bara'ah istihlal, itu menyatakan cara membayangkan apa yang akan dibincangkan. Dengan muqaddimah dia tu dah nampak apa sebenarnya kita ni nak bincangkan. Selepas tu mesti ada amma ba'du. Amma ba'du nanti kita akan bincangkan. Jadi biasalah dalam muqaddimah mungkin ada kalangan pelajar yang pelik, kenapa Ustaz lama sangat nak huraikan bismillah, sikit sangat baca pada minggu lepas, kenapa panjang sangat huraian. Itu dah biasalah dalam muqaddimah yang kita guna gear satu dulu. Lebih-lebih lagi terutama kepada pelajar-pelajar tingkatan 1. Nanti kita baca kitab lain lebih kuranglah perbincangan kita dalam basmalah, hamdalah, selawat, itu pun kita ulang-ulang sentiasa supaya apa yang diulang-ulangkan lekat dalam hati kita, dalam pengetahuan kita. Baik, kita sambung. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia. Jadi tak bincangkan, tak urai dah. Segala puji kita dah bincangkan. Apa maksud segala puji bagi Allah? Tuhan yang menjadikan ia. Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan badal bagi Allah yang menjadikan ia, yakni Allah.
Ia ni domir. Dia kena kembali kepada Allah. Jadi terutama pelajar tingkatan 1 yang mungkin baru dalam belajar kitab turas ni, kita domir, panggil ia, dia, kita kena tulis tanda, catat. Yang menjadikan ia yakni Allah. Ia tulis Allah situ kat kitab. Akan jin dan manusia. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan jin dan manusia. Supaya sini mana hikmah dia. Hikmah dia. Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia? Hikmah ataupun lam di sini apa nama maksud mengambil merujuk kepada firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi musannif menggunakan iktibas, panggil balaghah, panggil iktibas, mengikut pada sama dengan ayat Al-Quran, di mana dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat Tuhan sebut, Tuhan berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia illa melainkan, kenapa jadi illa liya'budun, untuk ataupun hikmahnya supaya mereka menyembahku. Lam di situ mungkin pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 mungkin tak faham, tapi kita kuliah kita ni merangkumi ada pelajar yang dah dan senior, tingkatan 4, tingkatan 5. Mungkin ustaz awak boleh catat bahawa lam di situ illa liya'budun, di situ li lam di situ bukanlah lam ta'lil ataupun membawa tujuan tertentu, al-ghardu, tetapi lam di situ dipanggil lam li sayrurah ataupun lil hikmah ataupun sayrurah, memberi peluang supaya manusia beribadah. Bukan kerana Tuhan ada kepentingan, ada sebab tujuan kepentingan kepada jin dan manusia supaya menyembah Allah, tidak. Tuhan tidak memerlukan faedah dalam penciptaannya, tetapi penciptaan jin manusia adalah hikmah, sebagai hikmah untuk diketahui oleh manusia pada penciptaan manusia dan jin, dan beri peluang kepada mereka untuk beribadah sehingga nanti mendapat keredaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang sangat, Tuhan yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Tuhan, segala puji bagi Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Itu matlamat kehidupan kita. Matlamat kehidupan kita. Kita sebagai orang mukmin, kena jelas apa, dari mana kita, nak ke mana kita, apa tujuan kita. Ya. Lagi yang Tuhan yang sangat mengetahui ia akan tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Lagi yang sangat mengetahui, Tuhan yang sangat mengetahui ia akan tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Ini juga merujuk, iktibas, merujuk kepada ayat Al-Quran, yang mana Al-Quran dalam surah Ghafir, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan pelihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan lagi segala pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua anggota kita akan dipersoalkan pada hari kiamat. Dalam firman Allah, inna sam'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Nampak dah? Sebelum ni Ustaz sebut bahawa dalam muqaddimah kitab ulama, mana-mana karangan kitab ulama yang menggunakan satu gaya bahasa dalam ilmu balaghah dinamakan bara'ah istihlal. Bara'ah istihlal. Di sini ada bara'ah istihlal, iaitu Allah Subhanahu wa taala dah membayangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pengarang telah membayangkan, menerangkan mengenai anggota-anggota kita yang akan dipersoalkan nanti pada hari kiamat, penglihatan kita, pendengaran kita. Kerana kita nanti, kitab Penawar Bagi Hati ini akan bincangkan bagaimana kita nak mengawal anggota kita, hak zahir kita yang 7 pada permulaannya. Selepas daripada nanti kita akan masuk apakah pengenalan bagi ilmu tasawuf ini. Yang kedua akan bincangkan mengenai bagaimana kita nak mengawal. Kenapa anggota-anggota kita dijadikan mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, 7. Ada 7 semua. Kenapa dijadikan? Lagu mana nak guna? Apa yang diredai Allah Ta'ala, apa yang diharamkan. Bagaimana kita nak mengarahkan anggota-anggota kita 7 kepada yang dikeredai Allah, apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau kita tidak mampu untuk kita nak mengawal, untuk kita membuat ketaatan yang zahir ini, itu zahir, anggota-anggota yang zahir ini, itu mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, kalau kita tidak bermula daripada kita menggunakan anggota kita zahir untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir kita, kita tidak akan mampu, kita tidak boleh untuk kita melakukan ketaatan yang batin. Nanti musannif pengarang akan bincang pula apa itu ketaatan yang batin dengan ikhlas, dengan mahabbah, dengan redha, syukur dan sebagainya, dan meninggalkan maksiat-maksiat yang batin. Kerana permulaan dalam seorang manusia untuk dalam perjalanan ke maradat, untuk mencapai maradatillah, dalam perjalanan mujahadah mendapat hidayah, permulaannya adalah kita bermula dengan kita melaksanakan ketaatan yang zahir dan meninggalkan maksiat yang zahir. Allah Ta'ala akan permudahkan untuk kita melakukan ketaatan yang batin dan meninggalkan maksiat yang batin. Habis. Dan selawat dan salam. Kemudian musannif pengarang melafaz, melafazkan selawat, selawat dan salam. Sebagaimana yang anda bagi tahu betul tadi bahawa musannif pengarang kitab ulama, para ulama tak tinggal selawat dalam mengarang kitab. Dan selawat dan salam adalah keduanya selawat dan salam bagi Nabi yang dibangkitkan. Selawat dan salam. Apa makna selawat? Apa makna selawat? Selawat ke atas Nabi ada 3 makna. Khususnya pelajar-pelajar tingkatan 1 sila catik dah. Catik di sebelah. Apa mungkin ada catatan lain selain daripada kitab ini mungkin tak muat. Sila catik. Kalau pelajar-pelajar senior mungkin dah banyak kali dah Ustaz terangkan dalam kitab-kitab lain pun samanya. Selawat atas Nabi, apabila kita sebut selawat, yang pertamanya jika daripada Allah, kata disebutkan selawat Allah Ta'ala selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat jika daripada Allah, maka ia bermaksud
rahmat. Rahmat. Rahmat yang disertai dengan ta'zim, pengagungan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu apabila Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala selawat. Selawat macam mana? Apa maksud Allah selawat? Maknanya bermaksud rahmat. Rahmat Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Allah Ta'ala memuliakan baginda Rasulullah, mentazimkan baginda Rasulullah. Yang kedua, makna selawat apabila kita sebut, dinisbahkan selawat itu kepada malaikat. Mana malaikat selawat, maka bermaksud istighfar ke atas kesalahan. Maknanya istighfar, bukan ke atas kesalahan, bukan atas dosa, kerana para nabi tidak maksum. Ada orang tanya, ada orang pernah tanya, Ustaz selalu sebut, sebenarnya Ustaz sebut pun apa yang disebut oleh para ulama dalam menghuraikan benda ni. Kenapa malaikat apabila kata malaikat selawat, maknanya istighfar? Bukankah Nabi ni maksum? Nak istighfar apa? Bahkan Nabi sendiri sebenarnya, Nabi pun istighfar. Nabi memang maksum, bukan Nabi Muhammad saja. Semua Nabi, semua Rasul, sama ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Bahkan mungkin 300 lebih para Rasul. Bahkan mungkin kita tak tahu berapa kalangan Rasul, para Nabi yang ada. Semuanya adalah maksum. Para Rasul, para Nabi adalah maksum. Dan mereka istighfar. Ada istighfar yang mana mengangkatkan maqam darajat mereka. Bukan para Rasul ni buat maksiat, tak ada. Yang ketiga, bila kita sebut selawat, jika selawat daripada manusia selain daripada malaikat dan Allah pada manusia, maka yang bermaksud adalah doa munajat. Ustaz saya mengalu-alukan pada semua pendengar, para pelajar yang dikasihi, ataupun ada selain pada pelajar, untuk menulis juga, mengkomen apa yang dicantikkan dalam komen, macam membantu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, muka surat dan sebagainya. Kerana kalau saya yang menjawab, mungkin terdapat kalutan sikit lah. Dan juga kalau ada poin-poin yang mungkin berguna, bermanfaat untuk sebagai catatan, saya mengalu-alukan supaya menulis dalam komen. Apa-apa nota dan sebagainya, tulis dalam komen, ada masalah. Qala muallif rahimahullah, selawat dan salam. Siapa ceritakan selawat dan salam. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia, supaya mengertikan mereka itu akan ibadat, lagi sangat mengetahui ia akan tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianat, dan lagi akan bertanya daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam situ baris berapa atau baris keempat. Selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi. Bagi Nabi yang dibangkitkan. Apa Nabi? Nabi, pertama Nabi, ciri-ciri Nabi mesti seorang manusia. Manusia. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, mesti merdeka. Di antaranya. Kepada sekalian alam, selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam.
kerana rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bersabda ia artinya bersabda ia Rasulullah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermaksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kami, segala hati kamu. Ni tak masuk bab lagi ni, mukaddimah baru. Selawat atas Nabi yang bersabda. Sengaja musannif kata Nabi yang bersabda, ia datangkan hadis ni. Kenapa datangkan hadis ni? Kenapa tak datangkan hadis-hadis lain yang banyak? Kerana hadis ni kena matching dengan apa yang akan dibincangkan dalam kitab ni. Ni panggil bara'ah istihlal. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi ia menilik kepada segala hati kamu. Ni ambil daripada hadis riwayat Muslim. Dalam Ibnu Majah pun ada, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa paras dan badan kamu, tetapi dia melihat hati-hati kamu. Jadi tersambut, dan bersabda ia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi ia menilik kepada segala hati kamu, dan selawat dan salam atas sekalian keluarganya. Selawat dan salam atas sekalian keluarganya, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud keluarga sini? Mengikut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, keluarga Nabi, nisbah zakat adalah mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu mana keluarga sini. Dan sahabatnya, selawat dan pada sahabatnya, sahabat baginda. Apa maksud sahabat? Sahabat ialah, mungkin ada orang tolong catatkan dalam komen, boleh dah, tapi dengar betul lah, supaya membantu sahabat yang lain. Sahabat, apa maksud sahabat? Ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Ialah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi, melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu panggil sahabat. Mereka yang pernah hidup pada zaman Nabi, sempat bertemu dengan Nabi, beriman dengannya, walaupun dalam keadaan dan meninggal mati dalam keadaan iman. Itu maksudnya sahabat. Walaupun bertemu tu tak nampak sebab ia buta, sahabat juga. Saya berjumpa. Ada juga kalangan sahabat yang hidup sezaman dengan baginda. Ada juga mereka yang hidup sezaman dengan baginda dan beriman dengan Nabi, tetapi tidak melihatnya, tidak pernah melihatnya. Ini dipanggilkan tidak dipanggil sahabat, dipanggil tabi'in, ataupun dipanggil juga sebagai al-mukhadramun, sebagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kalau kita bincang mengenai sahabat, sahabat, berapa orang sahabat? Muka surat 2 bagus muka surat 2 bagus. Kena tengoklah apa nama rekod yang lepas lah. Rekod lepas nak tengoklah tu. Tak tahu muka surat tu, mungkin tak tengoklah tu. Baris tengok sendirilah. Sahabat, siapa apa ni sahabat? Kalau kita bincang dengan sahabat, kita kena tahu juga sahabat punya kedudukan yang paling mulia di kalangan manusia.
satu zaman yang paling terbaik, zaman sahabat. Di kalangan sahabat pula, yang paling afdal adalah yang jadi Khalifah Ar-Rashidin. Bermula pada ikut tertib dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan tambah 6 orang lagi, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Dijamin masuk surga, yang dijanjikan, yang diberita gembirakan dengan surga. 10 orang. Dan 10 orang ni termasuklah sahabat menjadi Khalifah Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lagi-lagi siapa dia? Lagi siapa dia? Siapa tahu? Apa nama? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada, kita bila ada. Sahabat dia masuk surga, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka ni walaupun dalam masa hidup mereka dijamin masuk surga, tetapi mereka bukan kata selamat pakai tahu amal ibadat, tidak. Bahkan mereka paling takut dengan Allah. Paling bimbang akan iman mereka, paling berhati-hati, paling takut. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa dia? Bila yang kelima, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 6, Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. 7, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. 8, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. 9, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah bin Al-Jarrah. Yang ke-10, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tidak dimasukkan sahabat yang dijamin masuk syurga. Bila Sayyidina Bilal tak termasuk daripada 10 orang ni. Walau bagaimanapun banyak kelebihan Sayyidina Bilal. Pernah disebutkan juga dalam hadis bahawa terdengar Nabi dalam Isra' Mi'raj, Nabi terdengar tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga. Walau bagaimanapun kita sebut 10 ni, yang ni 10. Selain pada 10 ni, bukan kata tak masuk syurga, kita wallahu alam. Semua mereka yang Nabi gambarkan jangan disakiti, seolah-olah menyakiti Nabi, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita umat akhir zaman ni jangan kita buka fitnah kepada memburuk-burukkan para sahabat. Walaupun mungkin ada sedikit kontroversi pertikaian di kalangan sahabat kalau kita baca sirah, jangan kita panjang-panjangkan, kita menilik akan keaiban dan sebagainya. Baik. Ni hak paling level lah, paling tinggi. Lepas orang, lepas tu ni orang lagi, lepas tu ada lagi dinamakan orang syahid, orang yang berperang dalam perang Badar, termasuknya Sayyidina Bilal lah. Baik, kita sambung. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu, sahabat ni membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Ni masuk sungguh ni. Musannif ayat sama, ada sama uslub gaya bahasa panggil barah istihlal ni. Ia dah membayangkan dah, mengajak pembaca faham tujuan pengarang karang kitab, menulis kitab ni akan membicarakan tentang apa? Tentang hati. Yang merujuk kepada perbincangan perbahasan dalam disiplin ilmu tasawuf. Jadi bila-bila musannif sambil-sambil mungkin ada juga khususnya pelajar tingkatan 1 yang tak pernah dengar mana bahasa Jerman bahasa Jerman, bahasa Kelantan ni ada belai-belai, belang-belang sambil-sambil sambil-sambil musannif menjelaskan sahabat mereka musannif bagi tahu sahabat yang mana sahabat ni membersihkan mereka itu akan segala hati mereka daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat pujian. Banyak lagi nak cerita sahabat ni. Kenapa di highlightkan yang tu?
Kerana nak bagi gambaran. Ni sekarang ni kita nak cara hani ni, cara hati. Jadi sebut awal-awal sini para sahabat membersihkan segala hati mereka daripada sifat kecelaan dan menghiasi mereka itu dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Di sini ada dua konsep tasawuf. Konsep tasawuf, adik-adik pelajar, khususnya pelajar tingkatan 1, sekali lagi Ustaz maklumkan, sekarang ni kita belajar kitab penawar bagi hati. Kitab apa ni? Kitab ilmu apa ni? Bukan ilmu matematik ni, bukan ilmu sejarah, bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tajwid. Ilmu nama ilmu tasawuf. Mungkin tak belajar, macam sekolah rendah mungkin tak ada teks dah. Tasawuf mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Ringkasnya nak guna banyak, nak jelaskan apa maksud tasawuf, mudah-mudahlah, nak faham mudah ke, belajar lagu mana kita nak membersihkan hati kita. Dalam ilmu tasawuf antara istilahnya macam inilah. Mula-mula sekali dalam ilmu tasawuf, tahap atau proses ataupun namakan dalam bahasa Arab sebagai marhalah. Yang pertama adalah takhalli. Catik baik-baik. Azan, rumah mungkin azan, ada dengan azan. Kalau Ustaz pun ada azan, sama-sama kita jawab azan dulu dah. Sama-sama kita jawab azan bagi Muhammad azan. Ustaz Azam. Tak apalah. Betul lah sebut Ustaz Azam ni pun Azaban. Ustaz Azam ke azan. Boleh kita jawab Azam dah. Allah. Baik. Membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai baik dan sifat kepujian. Dua poin. Dua poin di sini disebut sambil-sambil nak cerita pasal sahabat ni jelah. Sifat kecelaan yang mana perlu disingkirkan. Perlu dikosongkan daripada sifat-sifat yang kecelaan, apa dinamakan sifat mazmumah. Ni proses dipanggil takhalli. Proses namakan takhalli. Mana-mana pelajar sini cuba tulis itu takhalli. Takhalam ya takhalli. Proses yang pertama takhalli, mana mengosongkan diri daripada sifat yang tercela. Yang kedua, sifat tercela dinamakan sifat mazmumah. Yang kedua, selepas pada tu menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini namakan dalam ilmu tasawuf tahalli. Namakan dalam ilmu tasawuf tahalli. Mana menghiasi diri kita, hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji atau sifat-sifat yang mahmudah. Terima kasih Naufa. Tahalli. Yang kedua tahalli. Tahalam ya tahalli. Macam gini. Tidak. Jelas umpama kalau kita nak minum air, minum air satu gelas. Kalaulah dalam gelas tu ada tai cicak, ada tai ayam, ada kekotoran. Adakah terus kita nak tuangkan air? Tidak, kita terlebih dahulu kita kosongkan dulu, kita bersihkan dahulu sebelum kita barulah kita masukkan air dalam gelas itu, barulah kita rasa kita minum. Ibarat dalam hati kita terlebih dahulu kita bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah,
dan kita masukkan sifat-sifat yang terpuji, barulah apa namakan peringkat yang ketiga dipanggil tajalli. Nanti kita akan bincangkan tahalli dan tajalli. Habis. Amma ba'du. Siapa pula? Amma ba'du. Amma ba'du. Kalau nak terjemuh amma ba'du ni, amma ba'du, adapun selepas itu. Adapun selepas itu. Selepas apa ni? Adapun selepas itu, semua dalam kitab-kitab, ada kitab-kitab, mana-mana kitab ulama yang akan mari amma ba'du. Bahkan dalam ucapan kita biasa dengar, contoh dalam khutbah Jumaat, amma ba'du. Apa mana amma ba'du? Dari sudut bahasa, dari sudut dari sudut bahasanya, adapun selepas itu, selepas apa? Selepas pengarang kitab ni atau ulama ni, pengarang kitab ni mengambil berkat tabarrukan, mengambil berkat dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim pertama, dan selepas daripada memuji Allah, hamdalah, ada sebut lagi kitab ni mula-mula bismillah kan, lepas tu segala puji bagi Allah, lepas pada selawat salam atas nabi, keluarga, baginda dan para sahabat, barulah pengarang memulakan penulisannya. Jadi satu uslub untuk berpindah, satu gaya bahasa untuk berpindah daripada satu uslub kepada uslub yang lain. Selepas daripada apa? Adapun selepas pada itu, ba'da di mana selepas. Adapun selepas pada apa? Selepas daripada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, selepas pada hamdalah, alhamdulillah, segala puji, selepas pada selawat dan salam, maka mana cerita ni? Maka ini sebuah kitab yang kecil. Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Musannif pengarang kata ini sebuah kitab yang kecil. Kalau kitab orang panggil kitabun, kitab besar tebal panggil kitab. Ada kitab kecil panggil kutaib. Kutaib orang panggil tasghir. Isim tasghir kutaib. Jadi musannif sengaja dia sebut kitab yang kecil, yang ni. Walaupun begitu, kita tahu, kita maklum kitab penawar bagi hati ni kitab yang digunakan oleh ramai para pengajar, para ulama, para guru pondok dan sebagainya di pondok-pondok, di pusat-pusat pengajian sehingga hari ini. Sangat barakah kitab ini, sangat memberi manfaat kepada ramai umat manusia umat Islam. Tapi musannif tidak naik akak diri dia, tidak. Dia kata ni kitab kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ni orang panggil tawadhu'. Tawadhu' musannif, rendah dirinya pengarang. Musannif ni pengarang, rendah dirinya pengarang. Tak adalah seorang itu apabila dia merendahkan diri, Allah Ta'ala akan angkatkan darajah dia. Himpunkan dia, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba sini saya lah. Hamba iaitu pengarang. Siapa pengarang? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Himpunkan dia. Himpun sini, karang kitab ni, kerana tujuannya peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Ni musannif ni orang panggil rendah diri ni, tawadhu'. Peringatan bagi hamba sendiri. Begitu juga kita lah, begitu juga ustaz nak berkecek lah ni. Bukanlah nak mengajar semata-mata nak bagi peringatan kepada adik-adik, anak-anak pelajar, pada saudara-saudara pendengar, tetapi bagi peringatan pada diri sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Sengaja sebut saudara baru belajar sini nak rendah dirilah.
Orang pandai-pandai tu lah. Kita nak ajar orang baru belajar lah. Kita pun baru nak belajar. Terendah dirinya pengarang. Itu kita kena contohilah. Dan hamba namakan dia. Oleh kerana dia karya kita ni nama lah. Ia namakan akan dia, akan kita ini dengan nama penawar bagi hati. Nama panjang dia lah ni. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Di nama panjang dia. Ya, sebenarnya kitab ulama ni panjang-panjang sebenarnya nama kita cuba ada ringkas apa nama kita Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, sebenarnya panjang lagi nama kita dia tu. Cuma masyhur dengan Sahih Bukhari. Kita ni masyhur dengan kitab Penawar bagi hati. Nama panjang dia Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Itu dia. Ini tajuk kitab ni asalnya. Akhirnya dikenal kitab ini dengan sebutan ringkas saja. Itu kitab Penawar bagi hati. Kalau tanya mula mengaji kitab berapa? Kitab tak ingat dah ni. Saya mengaji kitab Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib yang dibersihkan daripadanya dan hiasi dengan dia akan segala hati. Panjang nama kitab. Itu nama sebenar kitab lah. Tapi ringkasnya Penawar bagi hati. Dan hamba sebut dalamnya akan satu dalam musannif pengarang menyebut di sini bagaimana kitab dia disusun, iaitu disusun dengan satu pendahuluan dan tiga kitab. Tiga kitab ni tiga fasalah, tiga bab. Kitab mana himpunan kata-kata. Himpunan perkataan-perkataan. Dan akan Allah jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat, dan akan Allah Subhanahu wa taala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Amin. Kita aminkan. Kita baca ni. Moga-moga kitab yang kita baca, kita pelajari walaupun dalam kesulitan, dalam online, moga-moga bagi manfaat. Dan Ustaz sebut semua adab sebelum ilmu. Kemanapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi futuh, bagi pembukaan pada kita agar kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bahawa menjadikan ia musannif pengarang mendoakan supaya menjadikan ia mana nama karangan kitab dia ni ikhlas semata-mata. Dia karya kitab ni ikhlas. Moga-moga Allah Ta'ala menempatkan dia kalangan orang yang ikhlas karya kitab ni semata-mata menuntut keradaannya, kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap suatu. Yang menghimpun, yang mengarang kitab ini ialah Syekh Abdul Qadir yang mengarang kitab ini, yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Ni disebut nama dia lah. Kita nak panggil ulama, kita tak boleh nama-nama gitu je. Kita tak boleh panggil nama-nama gitu. Kita tak Syekh Syekh ni orang alim. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Indonesi tu Indonesia lah. Supaya Ustaz didik lah. Al-Mandili, berketurunan Mendaling. Mendaling Indonesia lah. Al-Makki ni Mekah. Manakala musannif pengarang ni menetap dan mengajar di Mekah. Khuwaidim talabah, boleh bagi molek ni. Khuwaidim talabatil ilmi syarifi bil haramil makki. Khuwaidim talabah, Khuwaidin maknanya orang panggil dalam ilmu nahwu, orang panggil isim tasghir. Isim tasghir bagi khadim. Khadim bermaksud khadam.
Kalau kita kata khuwaidin, khodam kecil. Ni mutawaduk, rendah dirinya musannif pengarang. Dia kata dia bukan saja khodam kecil ya. Khodam hok ngelah, hok mata hok rendah sekali. Hok kecil-kecil, khodam kecil. Bagi talabah ilmi. Bahala dia tok guru besar. Dia tok guru besar. Tok guru besar bagi penuntut Nusantara khususnya yang datang ke Makkah. Tapi dia gelar diri sebagai khuwaidi min talabah. Khodam kecil, menunjukkan sifat tawaduk dia. Pada talabah, talabah ni plural bagi perkataan talib maknanya pelajar. Talabah jamak atau plural bagi pelajar. Talabatul ilmi, penuntut ilmu, asy-syarif yang mulia. Yang mana negara kita ni di kawasan Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Kawasan Makkah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah maknanya yang dimuliakan. Kerana terdapatnya, kenapa disebut Al-Makkah Al-Mukarramah? Kerana Mukarramah dimuliakan, kerana terdapatnya Kaabah di situ. Pada tanggal, mana pada tarikh ya karya kita ni 7 bulan Rejab, Masya Allah. Ni apa Rejab ni? Kita pun dah baca, start baca bulan Rejab juga ni. 7 bulan Rejab tahun 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijrah. Jadi sehingga tarikh sekarang ni 2019 Masihi. Lebih kurang 64 tahun. 64 tahun. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi keberkatannya, memberikan ganjaran sempurna kepada penyusun pengarang kita ni, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki. Dan Allah Subhanahu Moga Allah Taala mengurniakan keberkatan dan kefahaman kepada siapa saja yang membaca, kepada kita semua yang mempelajari, sehingga hari kiamat serta mengurniakan kekuatan dan istiqamah dalam mengamalkan isi kandungannya. Amin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala.